Okay, kita tunggu 5 minit lagi untuk kawan-kawan masuk. Saya harap semua sihat. Okay, untuk makluman semua, kita hari ni gabungan ramai orang. Ada 4 Biruni. Hai 4 Biruni. Ada 1 Avicenna, 1 Einstein. Hai budak Fawan. Ada 3 Avicenna dan 3 Galileo juga. Hai Form 3. Dan untuk makluman semua, saya juga invite orang-orang lain, student-student lain dan kawan-kawan saya, cikgu-cikgu dari tempat lain pun akan join kelas kita pada malam ini. Okey, untuk yang dah masuk ni, saya ucapkan selamat datang. Sila ambil kertas dan pen untuk kita take note. Pada hari ini kita punya teknik mengarang. Right? Ada 4 minit lagi. Sila pastikan anda mute mikrofon anda. Okay, kalau ada soalan baru on dan tanya kepada saya. Kalau tak nak tanya secara verbal, boleh tanya dekat ruangan chat. Okay? Hai iPod. Sehat iPod? Hai Khairul. Lama tak jumpa Khairul. Khairul sihat ni Khairul? 1 Einstein. Sihat? Kelas kita takkan berlangsung lama lah. So kita akan dalam biasalah 30 ke 35 minit. Saya akan start pukul 9.05 minit. Buka lah video masing-masing. Tapi mutekan mikrofon. Kalau tak tahu nak mute mikrofon, dekat bahagian bawah sebelah kiri dia ada simbol mikrofon tu. Awak boleh mute. Sebab saya rasa ada lagi yang tak mute mikrofon ni. Sebab nanti akan menyebabkan mengganggu saya punya penerangan. Kalau saya cakap, lepas tu mikrofon awak pun bunyi, dia akan tersekat-sekat lah. Okay? Khairul Ikhwan. Ada 2 minit lagi. Atul, sila mutekan mikrofon. Alhamdulillah ramai hari ni. Ada yang tak mute lagi mikrofon. Okay, kita akan start kelas lagi dalam 2 minit lah untuk kita kumpulkan kawan-kawan yang lain. So, kalau boleh awak mute mikrofon awak. Hai Takif. Hai Azim. Sihat ke Azim? Okey, semua ada kelas ni amal kita endek le. Ya, Fadina, ada apa-apa masalah ke? Kita dah nak start dah kejap lagi. Ya, Ain Sajidah.
Sebab hari ni memang ramai Taki sebab kita melibatkan 4B, 3A, 3G, 1A, 1E dan saya invite juga orang-orang lain. Saya tak tahu muat ke tak sebab limit saya punya kelas untuk hari ini 100 orang saja. Kalau ada permintaan lagi, saya akan buat insya-Allah lah untuk masa akan datang. Jangan risau sebab saya dah record untuk kelas ni. InsyaAllah saya akan masukkan dalam YouTube. So mana-mana yang nak review balik untuk kita punya teknik menghurai isi pada malam ni, kita boleh tengok dekat YouTube nanti. Okay, kelas, saya harap kamu mute semua. Tak apalah kalau ni saya mutekan semua dulu. Okay, kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh bertanya kepada dalam chat supaya saya boleh baca dekat chat tu. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan supaya semua yang join kelas pada hari ini sihat sejahtera dan mendapat satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan secara sukarelanya kita nak belajar pada malam ni. Okay? Sebab tak semua orang nak belajar waktu-waktu malam kan. Biasanya kalau kat asrama kita prep je, betul tak? Tapi malam ni kita join sama-sama lah kelas ni. Okay? Tidak lama kelas ni, dalam 30 minit sahaja. So saya harap mana yang penting, mana yang awak rasa boleh ambil untuk awak punya peperiksaan nanti, awak ambil sebab sebenarnya teknik mengarang dia bebas. Yang penting kamu kena ada ayat topik, kamu kena ada ayat huraian, contoh dan juga ungkapan menarik serta ayat penegasan dalam tu. Tapi ini yang saya nak bagi tahu ni adalah teknik kepada mana-mana student yang masih belum mahir dalam mengarang. Okey, teknik menghurai isi karangan maksudnya dalam satu perenggan. Okey, dalam satu perenggan. Okey, dalam satu perenggan maksudnya inilah cara teknik awak nak menghurai. Okey. So saya harap semua orang dah ready dengan nota masing-masing. Okey. Okey. So sebelum awak nak mengarang, okey, benda-benda ni yang awak kena ingat. Awak kena banyak membaca supaya karangan awak tu banyak isu semasa. Macam contoh sekarang isu semasa COVID-19, okey, isu semasa tentang orang terlalu panic buying, okey, isu semasa ekonomi tentang orang terlalu sibuk membeli barang dan sebagainya. Jadi semua isu semasa yang awak kena tahu yang awak boleh masukkan dalam karangan awak. Okay, yang kedua, awak kena tahu jenis-jenis ayat. Awak kena pakar. Sebelum awak mengarang sebab karangan ni adalah makam paling tertinggi dalam bahasa Melayu. Sorry Naufal? Naufal ada soalan ke? Tak ada, okey. Okey, sebab karangan ni ialah makam paling tertinggi dalam peperiksaan bahasa Melayu. Sebab contoh kalau binaan ayat, macam contoh tata bahasa semua tu pengujian asas. Tapi karangan ni dia akan uji keseluruhan termasuklah dari sistem ejaan, termasuklah dari segi sistem tata bahasa dan pengolahan ayat serta semua jenis ayat. Jadi ayat aktif, ayat pasif, ayat majmuk, ayat songsang kamu kena kuasai. Okey, yang ketiga, penggunaan penanda wacana. Kalau ada permintaan lagi, saya akan buat satu kelas lagi untuk penggunaan penanda wacana. Penanda wacana ni saya ambil daripada guru cemerlang MRSM Lenggong, Cikgu Fazilah. Dia ajar kita macam mana kalau nak buat pendahuluan, ayat dia macam mana. Kalau nak sambung ayat kedua, kita guna ayat penanda wacana dia macam mana. Ayat penanda wacana ni sangat menarik. Itu saya akan kongsikan kepada awak kalau ada permintaan untuk kelas hari ini. Okey? Sebab kalau guna penanda wacana yang menarik, inilah yang akan menyebabkan satu-satu karangan tu tak kekok, tak kaku, yang akan menarik perhatian penanda satu masa awak di exam nanti. Okey, ini penting untuk menunjukkan karangan awak matang.
Panjang huraian isi kena 6 minimum atau lebih. Dan dalam satu ayat minimum, awak kena cuba minimum 10 perkataan. Ini untuk menengah rendah biasanya 6 ayat. Tapi kalau untuk SPM dan tingkatan 4 dan SPM tu, dia kena dalam satu perenggan tu bukan 6 ayat tapi 8 ayat atau lebih. Tapi dalam satu ayat tu awak kena minimumkan, jangan kurang daripada ni 10 perkataan. So minimum lah. Kalau PT3 ada 6 ayat, satu perenggan, satu perkataan 10 satu ayat ada 10 perkataan. So dalam satu perenggan minimumkan 60 patah perkataan. Okey, jangan risau sebab kita nak tengok kejap lagi awak pasti boleh kalau kita guna teknik yang akan saya ajari. InsyaAllah boleh. Okey. Dalam peperiksaan, tak kira PT3, tak kira SPM, tak kira apa-apa pun, peperiksaan yang awak akan hadapi, kalau awak sit exam, inilah fokus-fokus soalan yang awak akan jumpa. Ini dipanggil sebagai karangan pendapat. Okey, karangan pendapat. Kalau dalam PTT dia ada 3 soalan. Soalan cerita, soalan khidmat rasmi dan soalan karangan pendapat. Soalan karangan pendapat ya, soalan dia jenis-jenis macam ni. Kebiasaannya, saya akan fokuskan student saya untuk jawab soalan begini kerana untuk mengelakkan pelajar-pelajar ni daripada menyongsang karangan dia ke sana ke sini tak ada alur tuju. Okey, ini ialah fokus-fokus soalan yang biasa akan ditanya sama ada di PT3 ke, di SPM ke. Okey. Menariknya, kelas pada hari ini adalah kerana saya telah mengklasifikasikan setiap fokus soalan ni kepada akronim. Okey. Kalau langkah-langkah macam mana kita nak buat huraian isi. Sebab-sebab macam mana kita nak buat huraian isi. Kesan, implikasi, negatif dan sebagainya ada dia punya akronim untuk kita buat huraian isi. Begitu juga dengan kesan positif, kebaikan dan kepentingan. Okey. Okey, kita pergi. Yang wajib dalam satu huraian perenggan. Maksudnya satu perenggan lah. Apa yang kena ada? Pertama, ayat topik. Ayat topik ni, ni awak boleh salin lah. Okay, ayat topik. Ayat yang pertama, kita mesti cakap pasal kita punya isi kita. Untuk kita terangkan dalam satu perenggan. Ingat, dalam satu perenggan, satu isi sahaja. Jangan campur dengan isi yang lain. Sebab tu kita ada susunan macam ni. Yang pertama, ayat topik. Yang kedua, huraian. Yang ketiga, ayat contoh. Yang keempat, penegasan. Penegasan ini, dia lebih kurang sama dengan ayat topik. Kita kena tegaskan balik kenapa isi kita tu penting. Okay, kenapa saya buat ungkapan menarik di bahagian situ? Okay, ungkapan menarik ni mesti ada dalam setiap perenggan. Okay, mesti ada dalam setiap perenggan. Ungkapan menarik tak semestinya dalam bentuk peribahasa. Bukan sekadar peribahasa saja. Dia boleh jadi quotation daripada tokoh, terjemahan ayat Al-Quran. Kadang-kadang satu perkataan yang bombastik pun boleh dianggap sebagai ungkapan menarik. Contohnya awak kata iltizam. Okey, dari situ penanda akan cakap, oh budak ni ada kosakata. Tujuan kita masukkan ungkapan menarik dalam setiap perenggan adalah untuk memastikan penanda menganggap awak sebagai seorang yang mempunyai kosakata yang tinggi. Kosakata tu maksudnya perkataan lah. So perkataan awak ni banyak. Sebab tu kita kena masukkan ungkapan menarik dalam setiap perenggan. Okey. Alright. Setakat itu, ada soalan ke tidak? Kalau ada soalan, boleh on mikrofon dan tanya. Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Okey, boleh Okey, cemerlang. Bagus. Alright. Okey, macam dia kata kat sini,
Dia kata kat sini setiap isi karangan bahagian A dan bahagian B. Ini macam SPM lah. Sebab SPM bahagian A dia ada bahan rangsangan. Bahagian B tu 5 soalan yang dibagi itulah. Okey, awak kena pilih satu. Cara membina karangan, satu perkarangan penuh tu sama sahaja teknik dia. Kalau awak menguasai teknik ini, awak akan dapat menguasai teknik yang cemerlang. Menghasilkan karangan yang cemerlang. Jangan risau. Okey? Yang penting ini benda dia. Okey. Selesai untuk format isi karangan, ayat-ayat yang penting dalam perenggan. Okey? Ingat ni satu perenggan bukan satu karangan penuh. Ayat topik, huraian. Nanti kita tengok huraian ni ada macam-macam cara untuk kita mengurai. Ada kita tanya soalan tu atau tanya soalan bagaimana, tanya soalan kenapa dan sebagainya. Dan ayat contoh ni pun antara yang penting untuk menunjukkan awak faham terhadap awak punya kehendak soalan tersebut. Alright. Kadang-kadang ayat contoh ni akan menyebabkan karangan awak terpesong. Hati-hati bila karangan terpesong akan menyebabkan karangan awak dinilai kepada peringkat baik sahaja. Karangan peringkat baik separuh sahaja daripada markah penuh. Okey, hati-hati benda tu. Alright. Okey. Perkara ini yang paling penting yang saya sangat nak share kepada student-student saya. Kalau kamu dah blank sangat ni, kamu dah tak tahu nak hurai macam mana, inilah yang kamu kena ingat. Okey, kalau soalan tu fokusnya kepada langkah, usaha, cara, dia punya formula dia impak. Okey, formula dia impak. Kalau soalan kesan, implikasi, dia punya formula untuk merangka satu perenggan, kita guna KESAN. Kalau soalan fokusnya punca, sebab, faktor, kita guna formula PUNCA. Kalau kebaikan, kepentingan, manfaat, kita guna FAEDAH. Cikgu, apa cikgu cakap ni cikgu? Jangan risau. Kejap lagi saya akan terangkan impak tu apa, kesan tu apa, punca tu apa, faedah tu apa. Okey, kejap ada soalan dekat chat. Kejap cikgu. Cikgu ni 40 minit juga ke? Ya Taki, sebab tu saya kena cepat. 40 minit sahaja. Kalau tak ada soalan, jangan tanya benda bukan tau. Okey. Selesai untuk bahagian ni. Yang ni awak kena ingat lah. Okey, kalau pakai smartphone tu, kalau pakai smartphone tu saya benarkan awak screenshot. Sebab benda ni awak kena ingat. Okey, langkah pakai impak. Kalau kesan, implikasi, pakai KESAN. Okey, saya tambah sikit kat sini Dia screenshot menaik sama macam mana screenshot macam tu? Saya benarkan awak screenshot. Apa hal tak ke screenshot tadi? Implikasi pun boleh. Screen recorder. Tak payah, nanti bukan nak pakai dah. Cik Sen kat hang tengok lah. Saya masih ada dengar suara daripada orang-orang di sini. Saya harap 82 orang yang join ni mute dulu awak punya mikrofon tu. Okey, kalau tak ada keperluan untuk buka mikrofon tu, awak tutup sebab nanti akan mengganggu line Okey. So kita teruskan. Saya boleh teruskan Okey, so kita akan pergi lebih mendalam. Macam mana kita nak hurai isi ni. Okey. Okey, yang ini fokus kepada soalan langkah, usaha, cara. Kalau langkah, usaha, cara ni
dia punya cara huraian dia, teknik huraian dia ialah IMPAK. IMPAK. Okay, macam biasa, macam mana kita nak hasilkan dalam satu perenggan 6 hingga 8 ayat. Okay, kita rujuk kepada I. Okay, ayat yang pertama mesti I. Ayat yang kedua M, P, A, K dan seterusnya. Okay, I. Isi tentang langkah, usaha atau cara yang kita akan laksanakan. Inilah yang dikatakan isi kita. Ayat pertama mesti kita cakap pasal isi. Okay, ayat yang kedua kita followed by mengapa perlu dijalankan isi tersebut. Kita tanya soalan tu, kita jawab. Jawapan kita itulah merujuk kepada ayat yang kedua kita. Kita buat ayat kedua kita berdasarkan soalan yang kita tanya. Mengapa kita perlu jalankan isi tersebut? Mungkin kita boleh cakap pasal masalah-masalah sebelum ni. Okay. Yang ketiga, P. Penerangan bagaimana langkah tersebut harus dilaksanakan atau dijayakan oleh sesuatu pihak atau agensi berkenaan. Okay. Yang ini lebih kepada kita menyokong kepada isi mengapa tu. Okay. A. Alibi atau contoh. Okay. Ayat yang keempat ni kena masuk contoh atau bukti dan keterangan tentang langkah tersebut. Okay. Sebagai contoh. Kita bagi real situation untuk menguatkan kita punya perenggan kita tu. Okay, kita dah ada isi mengapa. Mengapa ni saya tak cakap satu ayat tau. Dia boleh jadi 2 ayat, dia boleh jadi 3 ayat. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 SPM, okay, ayat di bahagian M ni lah awak boleh sokong ayat awak kepada dua atau lebih. Okay, untuk menjadikan satu karangan awak tu lebih mantap dan juga panjang berbanding karangan PT3. Kalau karangan PT3 saya dah cukup dah. I satu ayat, M satu ayat, P satu ayat, A satu ayat, K satu ayat. Okay. Dan akhir sekali, kesan positif langkah yang diambil atau yang awak cadangkan tadi. Okay, kesan positif inilah yang akan dipanggil sebagai penegasan kepada isi awak tadi. Contoh, nanti kejap lagi saya bagi contoh. Okay, awak dah tahu I ni isi awak apa, M mengapa, P penerangan, A contoh dan K kesan. Okay, sekarang ini kita tengok contoh soalan ni. Ni contoh soalan sebenar tak? Malaysia sememangnya terkenal dengan sektor pelancongan. Termasuklah dalam aspek makanan, budaya dan pusat peranian. Okay, kalau awak ingat dalam kelas saya cakap ayat di atas itu dipanggil sebagai ayat apa? Siapa ingat? Okey, kita punya fokus soalan ialah ayat yang kedua. Uraikan langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pelancongan bertaraf antarabangsa. Okey. Di sini tugas awak perlu menganalisis soalan supaya awak tidak terpesong. Soalan nak diambil oleh kerajaan. Bukannya ibu bapa, bukan sekolah dan bukan pihak-pihak lain. Pihak kerajaan sahaja. Apa yang kerajaan kena buat untuk jadikan Malaysia sebagai pusat pelancongan antarabangsa? Okay, ingat, pusat pelancongan antarabangsa, bukan pusat pelancongan biasa. So ini tugas awak untuk analisis soalan ni baik-baik sebelum awak pergi ke teknik yang saya nak ajar. Okay, ini tugas awak. Sebab kita tak boleh detect soalan sama pada setiap masa. Sebab inilah tugas awak untuk analisis kebatnya soalan bahasa Melayu. Okey, saya pergi ada soalan, ada chat sikit. Okey, bagus Ayaan Sajidah. Scope issue. Scope issue yang ayat yang kedua. Okey, ayat isu ayat yang pertama. Okey. Bagus. Masih ingat. Okey. So yang ini ayat isu. Yang ini ialah ayat scope issue. Ayat scope issue ni lah yang memainkan peranan penting untuk awak analisis supaya hala tuju karangan awak tidak terpesong. Okey. Tadi kita dah belajar impak tu apa, I apa, M apa, P apa, A apa, K apa. Okey, beginilah cara awak nak buat kerangka karangan awak. Okey, kita bagi tahu isi kita apa. Kementerian Pelancongan
perlu mempergiat promosi untuk memperkenalkan Malaysia di luar negara. Okey, nampak? Kementerian Pelancongan. Ini kita menjawab soalan. Kerajaan kena buat apa? Jadi Kementerian Pelancongan kena pergiatkan promosi. Sorry, ada typo sikit kat sini Okey, kita jawab soalan M. Mengapa? Sebab Malaysia ni indah tapi belum dikenali sama ada dari segi iklimnya, flora faunanya, masyarakat majmuknya. Awak tahu awak boleh ambil balik dari isu tadi, awak masukkan benda-benda macam tu popular. Tapi masih belum diperluaskan lagi. Sebab itulah Kementerian Pelancongan kena buat benda-benda macam ni. Okey, P, pengembangan atau bagaimana kita nak laksanakan cara kita. Okay, Malaysia boleh diperkenalkan melalui media elektronik, media cetak, internet, halaman, risalah, iklan dan dokumentari. Okey, ini cara untuk Kementerian Pelancongan tu buat untuk perkenalkan Malaysia. Okey. Contoh yang dah ada dekat Malaysia sekarang ni. Awak boleh masukkan contoh benda yang realiti. Okey, ada majalah 3, ada warisan sungai yang buat RTM dan macam-macam lagi yang awak tahu, atau dekat sini benda yang tak ada tapi awak cadangkan pun boleh. Dekat atas awak kata Kementerian Pelancongan kena pergiatkan promosi. Okey, dekat bahagian A ni awak cadangkan supaya Kementerian Pelancongan kena buat apa, kena buat apa, kena buat apa. Itu pun antara contoh yang awak boleh bagi dalam ayat bahagian A. Okey, lepas benda macam tu, kesan. Okey, inilah yang dikatakan bahawa awak tegaskan balik apabila Kementerian Pelancongan pergiatkan promosi, maka akan terjadilah kedatangan pelancong di negara kita. Okey. Cikgu, kat mana kita nak letak kita punya ungkapan menarik? Dekat mana-mana pun boleh. Yang penting ada. Kadang-kadang ungkapan menarik tu bukan dalam satu ayat, tapi dicampurkan dalam ayat-ayat yang lain. Okey. Boleh? Supaya karangan awak tu tidak kaku. Alright. Selesai untuk langkah, cara dan usaha. Ada soalan? Boleh? Okey. Kalau tak ada soalan, saya teruskan ke bahagian kesan. Okey, ini bahagian. Okey, ada soalan. Cikgu. Kenapa Kavi? Okey. Kalau tak ada soalan, saya teruskan kepada kalau karangan berfokus kepada soalan kesan. Okey, kesan ni macam saya kata tadi, untuk hurai kesan atau implikasi. Dia lebih kepada kesan negatif lah. Okey. K merujuk kepada kesan. Nah, ini pun awak kena ambil K merujuk kepada kesan. Inilah yang menjadi kepada ayat topik awak, yang mana menjadi ayat pertama dalam perenggan awak. E, explain bagaimana kesan tu boleh berlaku. Bagaimana benda ni boleh terjadi. Okay, yang ketiga, sebab terjadi benda tu. Dia bersangkut paut. Kesan, kita bagi tahu kenapa kesan ni terjadi. Lepas tu kita bagi tahu lagi sebab terjadinya benda-benda macam tu. A, contoh, dan N, kesan kepada keseluruhan daripada kesan ini. Ingat, kita tak boleh ambil kesan lain tau. Kesan kita yang pertama tadi, yang kita nak terang dalam satu perenggan, dia akan yang N ni kita akan terangkan kepada kesan keseluruhan kepada kesan kita tadi tu. Kita jangan ambil kesan lain. Boleh. Saya rasa kita kelas pada malam ni kita sampai kesan sahaja sebab ada lagi 10 minit sahaja nak habis. Okey. Kita dah pergi impak langkah, cara usaha dan kita pergi kesan Okey. Ini soalan kita. Kemasukan warga negara asing ke negara ini secara haram menimbulkan pelbagai kesan kepada rakyat negara ini, kepada negara rakyat Malaysia. Uraikan kesan-kesan tersebut. Okey, ini soalan kita.
Ayat isu kita yang atas, ayat skop isu kita yang bawah. Okey, ini cara kita nak huraikan kita punya satu perenggan tu. Okey, kesan negatif kita, ia akan merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan. Explain bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Okey, kita cakaplah majikan lebih suka mengupah mereka sebab mereka ni orangnya datang latar belakangnya macam orang-orang biasa saja datang sini sanggup untuk buat apa sahaja dan ia akan menyebabkan pekerjaan tu diberi laluan kepada atau dibuka lebih kepada warga asing berbanding rakyat tempatan. Sebab pekerja asing lebih rajin. Okey, berasal dari keluarga yang miskin, sanggup melakukan sebarang pekerjaan, tidak memilih, tidak cerewet. Okay, kalau kita teruskan ayat tu, kita support lagi ayat tu, kita masukkan contoh. Kes ini banyak berlaku di sektor peladangan. Okay, ini benda-benda yang dah sering berlaku. Sektor pembinaan, so awak boleh bagi contoh. Okay, dan awak boleh bagi juga contoh, ia kemungkinan boleh berlaku dalam sektor-sektor yang lain juga. Contohnya, sektor perindustrian dan sebagainya. Okay, natijah ini, kadar pengangguran pekerjaan tempatan akan meningkat dan ia akan menyebabkan kadar jenayah meningkat. Okey. Okey, so saya rasa sampai itu dulu sebab kita ada 10 minit saja lagi. Okey, so sekurang-kurangnya pada kelas hari ini kita dapat 2 cara untuk menghurai isi karangan. So kalau ada soalan awak boleh tanya dekat saya di chat. Kita ada masa beberapa minit sahaja lagi. Cikgu nak tanya, ya sila Farina. Untuk kesan tu, skop isu dengan isu nak ambil yang mana? Okey, skop isu dengan skop isu masih yang sama. Isu atas, skop isu yang bawah. Kedua-dua benda ni awak boleh guna juga untuk mengurai karangan awak. Okey, ada lagi soalan? Okay, saya harap semua selesai. So mungkin untuk kelas akan datang kita akan sambung pula faedah dengan punca. Faedah. Okay, kita akan sambung yang ketiga dengan keempat. Okey. Saya pun semua orang. Semoga saya harap dah tak ada soalan lagi. Saya juga pada malam ini memberi manfaat kepada semua untuk bahagian langkah dengan negatif. Okey. Love you too. Okay, saya harap semua orang stay at home dan kekalkan gaya hidup yang sihat. Saya tak nak nampak balik sekolah nanti semua orang gemuk. Okey. Okay.